بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang ketiga. Dan alhamdulillah, semalam saya dah buat perkongsian di Masjid Sungai Tiram, dan insya-Allah malam ini kita akan menyambung ayat tersebut untuk sebagai rakaman pada malam ini, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Surah Al-An'am ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah, Tuhan yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu rahsiakan ataupun selindungkan. Wajahrakum, dan dia juga mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu lahirkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan ataupun apa yang kamu kerjakan. Baik, berkenaan dengan penafsiran bagi ayat ini, kalau kita merujuk kepada salah satu tafsir yang mu'tabar, yaitu tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir menuturkan, para ulama mufassirun, yakni merujuk para ulama-ulama tafsir. Dan ulama tafsir ini, daripada mereka munculnya
pandangan-pandangan dan juga pendapat-pendapat yang berbeza mengenai penafsiran bagi ayat ini. Setelah mereka bersepakat menolak ataupun mereka mengingkari pandangan yang dikemukakan oleh Jahmiyah yang pertama, ada satu aliran yang disebut sebagai Jahmiyah yang mereka ini mengandalkan ataupun menginterpretasikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di semua tempat, atau dengan kata lain mereka mengatakan Allah berada di mana-mana tempat. Ini adalah merupakan satu aliran yang batil, aliran yang sesat dan terseleweng daripada akidah dan prinsip ketuhanan di dalam Islam. Tetapi kemudian Al-Imam Ibn Katsir menuturkan bahawa pandangan yang paling sahih mengatakan mengenai penafsiran bagi ayat ini ialah wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dialah Allah Tuhan yang diseru baik di langit mahupun di bumi, yakni bermakna ataupun bermaksud dialah Tuhan yang disembah, dialah Tuhan yang ditauhidkan sama ada di langit mahupun di bumi. Atau juga dengan makna kata lain, dialah Allah Tuhan yang diperakui kekuasaannya, keagungannya, kemuliaan dan ketinggiannya baik di bumi mahupun di langit. Segala makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berada di alam langit mahupun berada di alam bumi, kesemuanya memperakuinya sebagai Tuhan, dan mereka kesemuanya menyembahnya, yakni menyembah Allah dengan perasaan harap dan juga takut, kecuali siapa? Mereka-mereka yang kufur dari kalangan manusia dan juga jin. Baik, jelas apa yang dikemukakan dan dikeutarakan oleh pandangan pertama yang dianggap paling sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya. Secara umum pandangan pertama ini menggambarkan bahawa Allah ini adalah Tuhan yang diseru, yang disembah, yang ditauhidkan, yang diperakui keagungannya, kemuliaannya, ketinggiannya oleh kesekalian makhluknya, sama ada mereka berada di alam langit mahupun mereka berada di alam bumi. Dan takwil seperti ini adalah semisal ataupun semakna dengan firman Allah di dalam surah yang lain. Contoh, Allah menyebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 84, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan dialah Tuhan yang disembah di bumi. Jadi ini memaksudkan bahawa dialah Allah yang mana dia disembah oleh kesekalian makhluknya baik di langit mahupun di bumi. Dan ayat seterusnya yang menceritakan ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan dialah yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan atau rahsiakan, dan dialah yang mengetahui apa yang kamu zahirkan dan lahirkan, adalah berkedudukan ataupun berposisi sebagai kalimah berita ataupun keterangan keadaan. Jelas, itu pandangan yang pertama. Walau bagaimanapun, kalau kita meneliti dan mengutip pandangan satu lagi daripada tafsir Imam Al-Qurtubi, merujuk tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran,
Di dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat ini, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ay bermakna ataupun bermaksud huwallahul mu'azzamu awil ma'budu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah Tuhan al-mu'azzam yang diagungkan oleh kesekalian makhluknya, awil ma'budu ataupun yang disembah oleh kesekalian makhluknya, fis samawati wa fil ard, sama ada makhluknya yang berada di alam langit maupun di alam bumi. Jadi pendapat yang dikemukakan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi lebih kurang atau hampir atau persis menyamai apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Bahkan diberikan satu percontohan, kama taqulu, sebagaimana kamu biasa menyebutkan Zaidun al-khalifatu fis syarqi wal gharb. Zaid adalah seorang khalifah yang menguasai ataupun yang memerintah di antara timur hinggalah ke barat. Ini adalah satu bentuk percontohan ataupun misal dengan seorang manusia yang bernama Zaid, yang berkedudukan ataupun berposisi jawatan dia sebagai seorang khalifah, yang mana pemerintahan dia begitu besar dan luas, sehingga digambarkan dia adalah khalifah yang memerintah dan menguasai antara timur dan barat. Nak bagi mudah faham, sebelum ini nak dicontohkan sebagaimana disebutkan, Allah lah yang menguasai kesekalian makhluknya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Seterusnya, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ialah makna yang dimaksudkan melalui ayat ini, dialah Allah yang bersifat maha mengetahui apa yang berada di langit maupun apa yang berada di bumi. Yakni dengan kata lain, dia juga mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan juga apa yang kamu zahirkan, sehingga tiada langsung baginya, iaitu bagi Allah, sebarang bentuk kekeliruan ataupun kesamaran. Ini adalah pandangan yang kedua berkaitan dengan makna bagi ayat tadi. Allah yang bersifat maha mengetahui apa yang berada di alam langit dan bumi, dan juga mengetahui apa yang kamu rahsiakan ataupun apa yang kamu zahirkan. Jadi penjabaran bagi ayat ini, Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu lahirkan dari kesekalian makhluknya, sama ada mereka berada di langit maupun di bumi. Dan takwil bentuk yang kedua ini adalah daripada kalimah ya'lamu itu. Daripada kalimah ya'lamu, Allah yang bersifat maha mengetahui, dengan ayat sebelumnya fis samawati wa fil ard. Dia mengetahui apa yang berada di langit dan berada di bumi, sehingga tiada satu pun yang terselindung daripada ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menyamai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang kelima menyebutkan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tiada satu pun yang tersembunyi daripada ilmu dan pengetahuan Allah, sama ada di bumi dan juga di langit. Baik, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi juga meletakkan salah satu daripada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir ini dalam tafsir dia, iaitu dalam Ibnu Katsir pun sebut pandangan ini, dalam Imam Qurtubi pun menyebut pandangan ini.
Tetapi ada satu komentar yang diberikan oleh An-Nuhas dalam tafsir Qurtubi. An-Nuhas ini dalam kitab dia I'rabul Quran, buka jilid kedua muka surat 56, An-Nuhas mengatakan untuk pandangan yang kedua tadi, pandangan ini adalah merupakan pandangan yang terbaik yang dikemukakan dalam permasalahan ini. Jelas. Kalau kita tengok yang pertama tadi, Imam Ibn Katsir sebut hak pertama tu pandangan yang paling sahih. Tetapi pandangan yang kedua ini yang dikomentar oleh An-Nuhas, dia tak kata yang paling sahih. Cuma dia kata pandangan ini adalah pandangan terbaik yang dikemukakan di dalam permasalahan ini. Baik, itu adalah yang kedua. Manakala pandangan yang ketiga, selain daripada bentuk perbezaan pada penafsiran, pandangan yang ketiga juga mempunyai bentuk dan kaedah bacaan yang berbeza. Sebagaimana yang kita baca tadi, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Kita berhenti di situ. Tetapi pandangan yang ketiga ni, cara baca dia, wa huwallahu fis samawat. Dia waqaf sampai as-samawat, dia waqaf, yakni diberhentikan bacaannya secara tam, secara sempurna. Kemudian barulah disambung bacaannya dalam bentuk khabar ataupun kalimah berita seterusnya, wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Baik, kalaulah begitu kaedah bentuk dan cara bacaannya, maka penafsirannya ialah dialah Allah yang berada di langit dan dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan, rahsiakan, dan apa yang kalian zahir dan lahirkan di bumi. Dia akan jadi maksud demikian. Dan pandangan yang ketiga ini antaranya dipegang oleh seorang ulama tafsir yang besar, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, pemilik tafsir Tabari itu, Imam Tabari, dia berpegang dengan pandangan yang ketiga. Walau bagaimanapun, ada sedikit perbahasan yang dikemukakan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dengan ungkapan seperti ini. Wa yajuzu an yakuna al-ma'na huwallahu al-munfaridu bit-tadbir fis samawati wa fil ard. Wa yajuzu an yakuna al-ma'na, dan diharuskan ataupun boleh jadi, berkemungkinan makna yang dikehendaki di dalam ayat ini ialah huwallahu, dialah Allah Tuhan, al-munfaridu bit-tadbir, yang bertindak sebagai pengurus, yang bertindak sebagai pengatur kepada keseluruhan alam semesta ini, sama ada setiap makhluknya yang berada di alam langit maupun makhluknya yang berada di alam bumi. Baik, dalam kemungkinan tadi disebutkan Allah bertindak sebagai pengurus, Allah bertindak sebagai pengatur bagi kesekalian alam ini, baik yang berada di langit maupun di bumi. Dan ini mempunyai persamaan dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiadalah Tuhan yang lebih layak, yang lebih berhak untuk diesakan, untuk disembah selain Dia. Kemudian disandarkan ataupun dinisbahkan kepada Allah dengan dua sifat. Pertama Al-Hayyu, yang kedua Al-Qayyum. Apa maksud Al-Hayyu? Allah yang bersifat maha hidup, yang berterusan dan berkekalan kehidupan itu bagi Allah. Dan ini berbeza dengan kita sebagai makhluknya.
Sebagaimana ayat kedua yang kita baca sebelum ni, kalau siapa-siapa ingat, huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalum musamman indah. Dialah yang telah menciptakan kamu daripada unsur tanah, kemudian dia menentukan bagi kamu ajal, iaitu kematian. Dan ada satu lagi ajal yang berada di sisi Allah, yang Allah lah yang mengetahui akan hakikat ajal tersebut, iaitu ajal bagi keseluruhan alam semesta ini yang dinamakan sebagai hari kiamat. Bila sebut tentang kehidupan, perbandingan di antara pencipta kita Allah yang bersifat Al-Hayyu, yang maha hidup, yang berterusan dan berkekalan konteks kehidupannya. Kita makhluknya, sama ada bertindak sebagai manusia, jin dan sebagainya. Kita juga adalah makhluk yang hidup. Tetapi penghidupan kita ini adalah berkat rahmat, pemberian, kurniaan, kasih sayang daripada Allah. Allah yang bagi dan beri kita kehidupan. Tetapi taraf, level, nilai hidup yang dipegang oleh kita sekarang tidaklah menyamai nilai hidup yang dinisbahkan kepada Allah. Sebab kehidupan yang Allah pinjamankan kepada kita ini bersifat limitation. Dia ada had, dia ada batas. Sampai masa kita akan dipanggil, dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk penghidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku makhluknya yang bernama manusia ini berbeza di antara satu dengan yang lain. Ada orang diberi kehidupan cuma selepas dilahirkan terus dipanggil kembali. Ada orang yang mencapai belasan tahun, ada orang mencapai puluhan tahun, ada orang mencapai ratusan tahun, ada orang mencapai mungkin ribuan tahun. Tetapi bentuk mana pun umur yang Allah tentukan, sampai ajal mereka, mereka akan bertemu dan berdepan dengan kematian. Tetapi Allah tiada ada unsur kematian yang dinisbahkan kepada Allah. Dialah yang maha hidup. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum ini, untuk bagi mudah pemahaman, berkekalan dan berterusan. Allah bertindak sebagai pengatur dan pengurus kepada kesekalian makhluknya. Jadi Allah inilah Tuhan yang menciptakan kita, dialah yang mengatur, dialah yang mengurus segala keperluan dan hal ehwal makhluknya. Jadi inilah sifat yang dinisbahkan kepada Allah di dalam ayatul kursi. Baik, seterusnya ada juga beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Sebagai contoh, Imam Qurtubi mengatakan selain daripada pendapat pandangan yang dikemukakan ini, masih ada lagi pendapat-pendapat dan pandangan yang lain. Dia sebut umum, tapi dia tak datangkan pandangan yang disifatkan yang lain tadi. Tetapi ada perkara yang patut kita beri perhatian, iaitu bila membahaskan persoalan ini perlu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang penting, terutama di dalam bab menyucikan Allah, iaitu menyucikan Allah daripada pergerakan, menyucikan Allah daripada perpindahan, menyucikan Allah daripada kesibukan ataupun mengambil tempat. Itu ada nilai-nilai peringatan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Baik, keseterusnya kembali kepada yang pertama, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah Tuhan yang disembah baik di langit maupun di bumi. Baik, siapakah
makhluk yang dijadikan ataupun diciptakan oleh Allah yang menyeru dan menyembah Allah di alam langit. Siapa? Tiada lain dan tiada bukan ialah golongan malaikat. Malaikat adalah termasuk makhluk ataupun hamba yang dijadikan oleh Allah. Cuma golongan malaikat ini tidak diberikan nafsu. Mereka ini adalah makhluk yang diceritakan di dalam Al-Quran yang sangat taat dan sangat patuh kepada setiap arahan-arahan dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Allah kepada mereka. Bahkan Allah menyebutkan antara sifat-sifat yang dipunyai oleh mereka di awal surah Fatir. Ada malaikat yang Allah jadikan bersayap 2. Ada malaikat yang Allah jadikan bersayap 3. Ada malaikat yang Allah jadikan bersayap 4. Baik, itu antara ciri-ciri bentuk dan fizikal yang disebutkan oleh Allah berkaitan malaikat. Dan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, menjadi kewajipan atas diri kita untuk mempercayai dan membenarkan hal tersebut, kerana mempercayai malaikat termasuk di dalam akidah, iaitu rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Jadi kita tidak mengetahui berapakah jumlah malaikat yang pernah dijadikan oleh Allah. Kita tak tahu. Kita percaya keberadaan dan wujud mereka. Jumlah mereka kita tak tahu. Jumlah yang sayap 2 ke, sayap 3 ke, sayap 4 ke, kita tak tahu. Bahkan perbezaan kemampuan kelajuan pergerakan mereka pun kita tak tahu. Mungkin di antara satu dengan yang lain itu, yang ni lebih laju dia punya pergerakan, yang ni lebih sederhana, yang ni lebih perlahan, pun kita tak tahu. Baik, yang kedua, Allah menyebutkan dialah juga Tuhan yang disembah di bumi. Siapakah makhluknya yang menyembahnya di bumi? Antaranya termasuklah makhluk spesies macam kita, iaitu al-insan, manusia. Begitu juga satu lagi makhluk Allah yang mungkin berada pada ruang dimensi yang berbeza. Mereka juga adalah penghuni bumi, tapi dimensi berbeza, iaitu makhluk jin. Jadi ini adalah makhluk yang dimukallafkan. Manusia pun mukallaf, jin pun mukallaf untuk beriman dan mematuhi segala arahan dan perintah daripada Allah. Dengan kata lain, bukan kita sahaja sebagai manusia yang dipecahkan kepada golongan yang beriman, golongan kufur, golongan munafik, golongan fasik. Begitu jugalah dengan jin, adanya pembahagian yang sama. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir, ada jin yang munafik, ada jin yang fasik. Begitu juga dari sudut keberagamaan. Kalau manusia, ada yang Islam, ada Yahudi, ada Nasara, ada Hindu, ada Buddha. Begitu jugalah dengan jin dalam konsep pegangan kepercayaan agama. Ada jin yang Islam, ada jin yang mana disebutkan agama-agama tadi. Mungkin di kalangan manusia disebutkan ada yang tidak mempercayai Tuhan etis. Berkemungkinan besar juga golongan jin ada yang bersifat etis. Dan di kalangan manusia ada yang mengamalkan bentuk pemikiran-pemikiran ataupun ism. Contoh sekular, contoh komunis, contoh liberal. Berkemungkinan besar juga makhluk-makhluk yang bernama jin mempunyai ideologi dan pemikiran yang sama. Sebab itulah di akhirat kelak bila Allah menceritakan tentang penghuni-penghuni neraka, bukan setakat manusia sahaja penghuninya, malah juga adalah dari golongan jin. Seterusnya juga disembah oleh Allah dari kalangan binatang-binatang dan haiwan. Mereka juga menyembah Allah dengan cara masing-masing, mungkin dengan praktikal dan pengabdian, bentuk ritual yang Allah tentukan dan tetapkan pada mereka.
melalui pergerakan-pergerakan tertentu. Cuma kita tak tahulah, mungkin mereka tengah mengibadahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah dengan makhluk-makhluk yang kita anggap seolah tidak mempunyai roh ataupun nyawa. Tengok batu ke, tengok laut ke, tengok pasir ke. Tetapi mereka semua jua adalah makhluk Allah yang mempertuhankan Allah, mengesakan Allah. Dan makhluk-makhluk ini ada ucapan-ucapan berbentuk pujian dan juga tasbih kepada Allah. Banyak ayat-ayat Quran menceritakan bahawa burung juga bertasbih, jenis-jenis binatang tertentu yang lain juga bertasbih kepada Allah. Baki lagi, cuma kita yang tidak tahu, cuma kita yang tidak faham, cuma kita yang tidak mengerti ucapan pujian dan tasbih yang diucapkan oleh mereka. Baik, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa dialah Tuhan di langit dan dialah Tuhan di bumi? Ini amat penting untuk dibicarakan dan dibahaskan, kerana ada sesetengah bentuk jenis pemikiran manusia ini beranggapan bahawa setelah Allah menciptakan dan menjadikan alam langit dan alam bumi ini, Allah berada di langit, Allah berada di bahagian atas, kemudian dia tidak mengambil tahu lagi tentang urusan makhluknya di bumi. Ada jenis manusia-manusia yang mempunyai prinsip kepercayaan seperti ini. Contoh, kafir-kafir musyrikin Mekah dahulu, bila ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan alam semesta ini, mereka pasti menjawabnya Allah. Tetapi setelah Allah menciptakan alam ini, Allah itu jauh berada tinggi di langit, dan kemudian seolah-olah dia mewakilkan segala urusan kehidupan manusia di bumi ini. Jadi seolah-olah dia mewakilkan segala urusan kehidupan manusia di bumi ini kepada wujud-wujud tertentu, unsur-unsur ataupun kita sebut entiti-entiti tertentu yang diistilahkan ialah the mini gods, Tuhan-Tuhan mini. Contohnya ada entiti ataupun mungkin disebut di sisi bahasa manusia dewa yang menjaga tanah, dewa yang menjaga air, dewa yang jaga angin, dewa yang jaga bukit. Allah dia tinggalkan urusan ni jauh tinggi di langit, kemudian ada unsur-unsur atau entiti inilah yang mengawal keseluruhan kehidupan makhluk di bumi. Jadi ada jenis-jenis manusia yang mempunyai pemikiran seperti ini. Bahkan kalau kita tengok di Nusantara kita pun, kita ambil contoh lah, macam filem Pendekar Bujang Lapuk tu kan, nak betapa dia sebut apa? Hai mambang tanah, mambang angin, mambang air. Itu nama dia guna nama mambang pula dah. Angin lah, air lah, tanah, contoh. Dan konsep kepercayaan kepada dewa-dewa ini secara umum kita boleh tengok sejak awal lagi daripada tamadun peradaban manusia. Tamadun Mesopotamia, tamadun Sumeria, baik ketika zaman di Mesir kuno, Greek kuno, Yunani kuno, tahap kepercayaan kepada dewa-dewa tertentu. Zaman Namrus dulu pun banyak patung-patung berhala yang dinisbahkan merujuk kepada dewa-dewa tertentu. Ada dewa Marduk, ada dewa Enlil, ada dewa Enki dan sebagainya, percontohan. Zaman Mesir kuno pun banyak adanya dewa-dewa ni, Horus, Isis, Osiris, dewa Ra, dewa Thor, dewa Neptus. Kemudian zaman Yunani kuno, Greek kuno ni dewa-dewa Olympus tu lah. Zeus, isteri dia Hera, anak dia Hercules, Athena, Poseidon, Artemis,
Detemis, Hestia, Jupiter, macam-macam. Dan dinisbahkan pula dewa-dewa ini kepada unsur-unsur alam seperti tadi. Ni dewa angin, ni dewa air, ni dewa langit, ni dewa bumi, ni dewa laut, ni dewa perang, ni dewa kesenian, ni dewa kesuburan, macam-macam lah dewa nisbahkan nama-nama kepada dewa-dewa tersebut. Ini contohlah yang berlaku dalam sejarah. Baik, seterusnya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan dialah yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan ataupun yang kamu zahirkan. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh makhluknya, yang diselindungkan oleh makhluknya. Sebab tu disebutkan tadi tiada langsung bentuk kekeliruan, kesamaran dan kesembunyian daripada Allah. Kerana sifat Allah maha mengetahui, maha mengawasi, maha memerhati. Tak ada satu pun yang terlepas daripada ilmu dan pengetahuannya. Cuma konteks yang kita nak terapkan di sini ialah sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah, berkemungkinan ada perkara-perkara yang kita sebutkan berupa percakapan atau perbuatan ataupun amalan yang kita lakukan, yang kita rasa atas dunia ni tak ada seorang pun yang tahu. Kita seorang sembunyikan benda tu, kita rahsiakan daripada orang lain. Aku pernah cakap macam ni, aku pernah buat macam ni, aku pernah amal macam ni, tapi tak ada seorang pun yang tahu kecuali aku seorang. Nisbah manusia sama manusia. Tetapi kita kena berpegang dan beranggapan walaupun kita saja tahu dan simpan rahsia tersebut, Allah tetap maha mengetahui apa yang kita rahsiakan dan sembunyikan. Ataupun mungkin kita melakukan perkongsian. Rahsia tadi kita kongsi dengan orang tertentu yang kita rasa kita kenal, yang kita rasa mereka ni amanah, yang kita rasa mereka ni setia untuk jaga hal tersebut. Mungkin kita anggap dalam dunia ni 2-3 orang tu saja yang tahu rahsia kita, tetapi tetap pergi kepada hal yang sama tadi. Allah tetap mengetahui hal tersebut selain daripada 4 orang atau 3 orang yang kita buka tadi. Baik, itu secara umumlah. Apa saja bentuk kerahsiaan Allah maha mengetahui. Dan apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu lahirkan. Dari sudut percakapan ataupun butir-butir dan bilah perkataan yang pernah kita ucapkan, kita pernah sebut atau kata. Baik, daripada nilai percakapan ni kita boleh sebut ada nilai dia formal dan non-formal. Bila sebut yang non-formal, mungkin kita bercakap dengan isteri dan anak-anak di rumah secara tidak formal. Kita bercakap dengan kawan-kawan di pejabat satu jabatan. Kita bercakap dengan ahli-ahli jemaah, mungkin di kedai kopi selepas solat berjemaah. Itu bilah-bilah perkataan secara non-formal. Non-formal pun dia tetap dinilai dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali kita beranggapan sebab ucapan dan perkataan kita ni non-formal, biasa-biasa saja, tak dinilai berdosa ataupun bersalah di sisi Allah. Yang formal saja baru dianggap bersalah. Jangan anggap demikian. Yang non-formal pun Allah kira, yang non-formal pun Allah kira. Secara formal macam mana? Contoh seperti majlis kita malam ni. Saya bercakap di depan, ada mikrofon, ada rakaman, ada jemaah, ada orang yang mendengar, ada orang yang meneliti, ada orang yang memerhati, ada orang yang mencatat, ada orang yang mempelajari. Ini adalah salah satu sifat formal. Allah tahu ke tak? Allah maha mengetahui. Begitu juga seorang wakil rakyat mungkin, adun atau YB, melakukan ucapan di majlis-majlis dan tempat tertentu, kita anggap sebagai formal. Allah mengetahui ucapan tersebut.
ataupun kita mengucapkan melalui saluran wasilah ataupun media-media tertentu, orang panggil kita pergi ke stesen radio, tajuk sekian-sekian, kita pun pompang-pompang padahal dua dengan DJ je. Allah juga mengetahui. Ataupun saluran televisyen tertentu, Al-Hijrah ke nama dia, TV3 ke nama dia, Terjah ke nama dia. Semua itu akan disaksikan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila sebut ucapan yang dizahirkan, yang ini jelas, yang ini nyata. Nyata betul, kita bercakap non formal kedai kopi pun jelas dan nyata kepada orang lain. Kita bercakap secara formal pun jelas dan nyata kepada orang lain. Bahkan lebih jauh pembahagiannya, ada yang terang, jelas dan nyata, tetapi ada juga ucapan manusia yang mempunyai kiasan ataupun simbolik tertentu di sebaliknya. Allah juga mengetahui kehendak sebenar yang ingin dimaksudkan oleh penutur tu, orang yang bercakap, walaupun dia guna bahasa kiasan. Contohlah kita kata, mungkin orang-orang tua kita dulu, mereka ni jenis orang seni kan, mereka banyak mengungkapkan perkataan-perkataan berbentuk kiasan ini, mungkin dalam bentuk nasihat, dalam bentuk peringatan, dalam bentuk ruangan apa? Pantun mungkin, syair mungkin. Sekali kita baca tu, mungkin tak berapa nak faham lagi apa maksud pantun ini. Dia jenis berkias, dia jenis bermadah. Tapi bila kita baca, adanya saranan-saranan, adanya nasihat-nasihat penting di dalam pantun tersebut. Kita hak cakap jelas tu pun Allah tahu, tapi makna yang kita kehendaki di dalam pantun ataupun syair tersebut pun Allah tahu. Begitu jugalah kadang-kadang dalam dunia seni hari ini. Contoh penulis-penulis lirik-lirik lagu lah kita kata tak. Contoh yang berbentuk puitis, yang berbentuk simbolik, yang kena kita fikir panjang, apakah yang dimaksudkan, dikehendaki oleh penulis lirik ni mengenai kisah atau penceritaan sebenar di sebalik lirik dia yang berbunga-bunga dan puitis ni. Contoh kita tengok macam saudara M. Nasir menulis lirik ke, Arwah Lolok menulis lirik ke, saudara S. Amin Syahab menulis lirik ke. Jadi kita baca tu tengok, suci dalam debu, apa maksud di sebalik ni, contoh. Contohlah tu, maksudnya bahasa yang puitis tu dia menghendaki benda yang lain di sebalik apa yang ditulis. Jadi walaupun mungkin ada sesetengah orang sahaja yang mampu terjah dan memahaminya, ataupun sebilangan besar tak tahu pun apa kisah sebenar yang dikehendaki di sebaliknya, cuma baca lirik, hafal lirik, nyanyi lirik tu, tapi Allah tetap Maha mengetahui. Begitu juga dalam bentuk kesenian yang lain, filem-filem. Kita tengok filem Arahan Allah Yarham P. Ramlee. Filem tu nampak macam ni, tapi nasihat di sebalik tu dia nak apa? Cerita ni, di sebalik tu dia nak cerita apa? Kisah ni, nasihat apa? Mungkin sesetengah orang dapat baca apa nasihat yang tersirat, mungkin ramai manusia yang melihat hanya tersurat. Tersirat ke dia, tersurat ke dia, Allah lebih mengetahui apa yang dikehendaki oleh pembuat atau pembikinnya. Secara umum nak habaq, nak pi kok mana, kok celah mana pun Allah tahu. Mungkin orang tak tahu maksud sebenar, pun Allah tahu apa yang dikehendaki oleh hati-hati manusia. Baik. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia jugalah Allah yang mengetahui apa yang kamu usahakan ataupun apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini dalam tafsir Imam Qurtubi dia sebut yang dimaksudkan dengan al-kasb, usaha ataupun kerja ni, ai min khairin wa syarrin. Imam Qurtubi kata yang dimaksudkan adalah hasil perbuatan kamu tu, apa yang kamu usahakan dari sudut baik dia ataupun tak baik. Jangan kata lain, baik ataupun buruk. Sebab itu bila dinisbahkan kalimah al-kasab, usaha ataupun kerja ini dengan manusia, yang memungkinkan makna dia ialah
usaha ataupun kerja yang dibuat atau dilakukan oleh manusia ini ialah untuk menuntut ataupun mendatangkan bentuk kemanfaatan kepada dirinya dan juga untuk menolak sebarang bentuk kemudaratan atas diri dia. Jadi setiap usaha, setiap kerja yang dilakukan oleh manusia ni, dia nak sesuatu manfaat daripada usaha dan kerja tersebut. Dan dalam masa yang sama dia nak menolak sebarang bentuk kemudaratan atas hal tersebut. Sebab itulah tidak boleh sama sekali dinisbahkan ataupun disandarkan kerja atau usaha ini kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kasb tu tidak boleh dinilai kepada Allah. Kerja dan usaha ni hanya layak dinilaikan kepada hamba-hamba dan makhluk yang dijadikan ataupun diciptakan. Baik, pendetailan yang lebih jauh secara sederhana. Allah mengetahui apa yang kamu usahakan dan kerjakan. Bahkan lebih jauh, Allah mengetahui hasil daripada usaha dan pekerjaan tersebut. Kalau kita ambil contoh konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan. Saya sebagai guru, mungkin depan saya ada bekerja sebagai polis, ada sebagai bomber, ada orang JKR, ada orang imigresen, ada orang penyiaran, radio ke TV ke, ada dengan pekerjaan masing-masing. Allah tahu tak? Allah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi usaha bagi kita. Bahkan lebih jauh, Allah mengetahui hasil daripada pekerjaan tersebut. Mungkin kita boleh sembunyikan, oi, hari ni 25 hari bulan, tarikh gaji ni. Kita pun tengok slip gaji. Orang lain tanya, berapa gaji ustaz sebulan? Mana boleh tahu? Contoh ni, walaupun kita cuba sembunyikan daripada orang lain, tak bagi tahu slip gaji kita 6,000 ke, 10,000 ke, belah-belah ribu ke, Allah tetap mengetahui hasil daripada usaha tersebut. Tu kita cakap secara umum. Tetapi kalau kita nak detailkan lagi, di sebalik usaha dan pekerjaan yang kita buat itu, pecahan-pecahan dia cukup banyak. Adakah kita datang kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ataupun datang selalu pasca kala merah pun Allah tahu. Setiap hari kita bekerja dengan penuh amanah, tanggungjawab, berdedikasi, ataupun kita melakukan pekerjaan kita sambil lewa pun Allah mengetahui. Adakah hasil daripada perbuatan atau pekerjaan kita itu adanya barakah daripada Allah ataupun tidak? Adakah dinilai berpahala dan dianggap ibadah di sisi Allah ataupun tidak? Semua itu hanya Allah yang mengetahuinya. Baik. Dan begitu juga kalau kita sebutkan usaha dan pekerjaan manusia ini dari sudut kita lakukan secara individu, bersendirian, dan ada ketikanya kita lakukan secara berkumpulan ataupun berjamaah pun Allah tahu. Contohlah kata solat malam ni, mungkin kita tidak mempunyai masa. Jadi kita semayang maghrib tadi secara individu, secara berseorangan di rumah. Tapi ada masa isyak tak masuk lagi, aku mari solat berjamaah isyak di masjid. Jadi hak tadi kita semayang seorang pun Allah tahu, mari semayang berjamaah di masjid pun Allah tahu. Dan bab amal ibadah ini, kalau kita nak pecahkan, kita lakukan solat tadi dengan penuh pengertian. Dengan kata lain, ada ilmu tentang solat ataupun kita ni tak ada ilmu tentang solat, Allah tahu. Kita semayang tadi dengan ikhlas atau kita semayang sekadar memenuhi keperluan kita sebagai seorang Muslim. Kita buat dalam keadaan mengerti atau tak mengerti. Kita semayang dalam keadaan faham atau tak faham. Kita semayang tadi dinilai oleh Allah sebagai ibadah ataupun tidak, semuanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jugalah Allah mengetahui bentuk perasaan-perasaan dan lintasan di dalam hati manusia. Perasaan kita ni, walaupun kita cuba tonjolkan muka yang cool,
Lagu mana muka cool, muka relax tak? Tapi Allah tahu perasaan kita. Contoh, waktu tu kita tengah geram ke, waktu tu kita tengah nak marah ke, waktu tu kita tengah sedih ke, waktu tu kita tengah terharu ke, walaupun muka cool yang kita tunjuk, Allah tahu perasaan kita macam tu. Kita memang nak marah kat kawan tu, tapi buat muka cool, Allah tahu. Kita memang sedih masa tu, tapi buat muka cool, Allah tahu. Begitu juga lintasan di hati kita, niat-niat kita untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik yang baik ataupun buruk, Allah tahu. Jadi sebab itulah, bila kita lihat kepada konteks butir-butir percakapan tadi, bila kita bercakap ni, dia ada pendisiplinan dalam agama kita, dalam syariat kita. Bagaimana dia nak mendisiplinkan perkataan yang keluar daripada mulut seorang hambanya. Jadi syariat menetapkan, kalau kamu nak berbicara, kalau kamu nak bercakap, bercakaplah hanya perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang soleh, perkara-perkara yang benar. Daripada percakapan itu adanya manfaat untuk diri kamu dan orang lain, apatah lagi manfaat untuk agama kamu. Sekiranya kamu tidak berkemampuan untuk melakukan hal tersebut, lebih baik kamu diam, daripada kita menuturkan sesuatu perkara yang dianggap buruk dan tercela dalam konteks ucapan tu dalam agama. Contoh yang tercela seperti mengumpat orang lain, mencaci maki orang lain, membuka aib orang lain, menyebut perkataan-perkataan yang tidak sesuai kepada orang lain, lebih-lebih lagi saudara se-Islam, saudara seagama, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang sehingga terkeluar nama-nama binatang-binatang tertentu dah. Khinzir ke, anjing ke, tak kira lah, biasanya dua tu lah, teruk-teruk dah. Itu adalah perkataan-perkataan lain. Mungkin kita nak kias ke, kita nak simbolikkan dengan perbuatan seseorang, tapi elakkanlah daripada menggunakan hal-hal tersebut. Begitu juga kadang-kadang ada jenis manusia yang bukan mulut dia berperanan, tetapi mulut dia ini, suara dia tu dia pindahkan, dia wasilahkan kepada salah satu anggota dia, iaitu tangan dia ni. Dia jenis tak banyak cakap, dia jenis diam. Orang lain pompang-pompang dah, tapi dia jenis tak guna mulut dia. Aku ada FB, aku ada Twitter, aku ada Instagram, aku ada YouTube. Dia titik menaik. Sama saja konsep dia. Apa jua bentuk taipan kita pada ruangan medsos tadi, dia akan dinilai ibadah, dinilai berpahala di sisi Allah, kalau sekiranya bentuk-bentuk taipan kita itu adalah benda-benda yang baik, benda-benda yang soleh, benda-benda yang disepakati oleh agama. Tetapi kalau sekiranya yang kedua tadi bentuknya, kita taib itu bentuk mengumpat, mencaci, membuka aib, mengata orang perkara yang tidak ada faedah, maka dia akan dianggap berdosa di sisi agama. Dan dia ada dua saja ni. Hak baik Allah janjikan syurga, dan sebaliknya Allah janjikan neraka. Pilihan berada pada keteguhan iman masing-masing. Apa pilihan kita? Jadi setakat ni saja, insya-Allah pada malam ni, walaupun cuma satu ayat, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai iktibar, sebagai pedoman dan bimbingan dalam memperteguhkan tahap keyakinan dan tauhid kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.